Datuk Betul untuk kita pastikan dia sebagai pertahanan pertama kita mengenal pasti apa yang berlaku dan apa yang sedang dilakukan di dalam kawasan kita dan juga di kawasan luar kawasan kita, Datuk Betul. Jika sebarang apa saja incursion dengan izin, kita akan segerakan masuk ke dalam kita punya markas pertahanan kita, bilik operasi kita, untuk dikenal pasti dan juga untuk arahan selanjut daripada pegawai tertinggi Angkatan Tentera kita, insyaAllah. Baik, terima kasih. Silakan Menteri Gudang. Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan saya ini yang berhormat Menteri. Pertama, berkenaan radar TUDM di kawasan Parlimen Pasir Gudang terletak di Bukit Luncu. Setakat 4-5 tahun yang lalu, saya dimaklumkan dan pernah melawat kawasan itu. Radar ini masa itu elok lagi, boleh pakai, buatan Itali. Tapi nak tahu keadaan sekarang ini, sebab maklumlah negara-negara jiran kita ini, pesawat-pesawat udara dia sangat canggih. Kalau setakat radar-radar yang koman-koman ini tak dapat dikesan. Dan ini menjaga kawasan selatan Semenanjung hinggalah Laut Cina Selatan. Yang kedua, dengan izin yang penting Tuan Datuk Speaker, kebetulan Yang Berhormat Menteri di sini ada. Pertanyaan saya, apakah kriteria yang dibuat oleh TUDM untuk membeli, bukan sedikit, untuk membeli 18 buah FA-50 dari Korea, Light Combat Aircraft? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Ya, Datuk Betul, terima kasih kepada rakan daripada Pasir Gudang bertanyakan ada dua soalan kan. Satu radar di Pasir Gudang, satu berkenaan dengan justifikasi dan juga kriteria yang digunakan untuk kita menilai dan memutuskan untuk kita membeli jet pejuang ringan LCA, Light Combat Aircraft, FA-50 Block 20 daripada KAI, Korean Aerospace Industry. Untuk betul, persoalan pertama berkenaan dengan radar tersebut. Radar tersebut buatan Itali, Lenia, ya, berusia, tetapi dia punya masih lagi FMC, Full Mission Capability. Kita masih ada. Dia bukan lagi partial, tapi dah masih lagi dalam kategori full. Boleh beroperasi, tetapi sedikit demi sedikit kita akan menggantikannya, macam yang di Labuan itu. Masih lagi beroperasi, tapi kapasiti tak sampai 90%. Jadi kita akan beransur-ansur akan menggantikannya kepada, kita sekarang tak guna lagi, kita beralih macam yang di Labuan itu betul, kita telah pun memilih apa yang dipanggil TP-77 ya, daripada USA, yang mana dia punya kuasa dia lebih baik dan sesuai untuk masa terkini. Betul-betul. Jadi ini sedang dilakukan, tetapi walau bagaimanapun kita punya ruang udara masih lagi beroperasi dan masih boleh diurus dengan amat baik sekali untuk masa kini. Cumanya tak sampai 90%. Tetapi dalam kawasan Semenanjung ini banyak lagi radar-radar kita, termasuk commercial ataupun civilian Aviation Authority of Malaysia punya radar. Sebab saya kata tadi, kita dah guna sama. Kita dah berkongsi maklumat. Ya? Tidak ada lagi suatu benda yang terbang di udara yang tak dapat kita kesan. That is the assurance yang kita boleh bagi, itu betul, bahawa kita dah boleh kenal pasti dan kita akan berkongsi maklumat ini sebarang pergerakan yang bergerak di udara di luar negara kita. Ya, jadi itu buat. Nombor dua, berkenaan dengan consideration kita pembelian LCA 50 Block 20 daripada Korea. Datuk Betul, ini international tender. Ya, tender terbuka antarabangsa dan penilai-penilai kita daripada TUDM, ya. Ini user kita. Consideration mengeka, ya, sebab kami tak masuk tentang consideration penilaian, ya. Sebab ini diurus penilaiannya oleh peringkat jawatan kuasa penilaian macam bertingkat-tingkat. Sekurang-kurangnya 3 tingkat penilaian dilakukan oleh user untuk melihat sendiri, dan LCA FA-50 Block 20 ini, Tuk Pentua, kelebihannya ialah dia dah diguna pakai oleh negara jiran Thailand, Indonesia, Filipina, ya. Dan servis rekod dia amat baik.
dan dia menggunakan enjin Lockheed Martin daripada Amerika. Ya. Jadi memandangkan rekod perkhidmatan LCA FA50, dia orang punya bukan blok 20, blok dia ada blok 16, blok 18, yang paling 18. Ya. Sekarang ni 19, model 19, memang baik. Ya. Tidak ada satu insiden pun setelah mereka berguna bertahun-tahun bahawa ianya boleh rekodnya boleh mencemarkan rekod ini. Jadi atas asas itu pihak Tentera Udara Malaysia, Jawatan Kuasa Penilaian yang berlapis-lapis memutuskan untuk mengguna pakai ini, ya. Dan nanti sebab dia dipercayai boleh diurus dengan baik. Jadi Datuk Petua, itu merupakan justifikasi user ataupun justifikasi Tentera Udara Malaysia untuk kita memilih untuk membeli 18 biji, satu skuadron TUDM untuk kita guna pakai di sini. Itu batch pertama. Tapi kita sekarang, Datuk Petua, yang kita beli ini batch Block 20. Yang the latest yang mempunyai kemampuan membawa misal air to air misal, air to ground misal. Yang dulu-dulu tu dia tak ada kemampuan sangat. Dan ini hampir mempunyai keupayaan kombatan yang sama dengan MRC, Multi Role Combat Aircraft. Yang lebih besar, yang lebih mahal. Ya? Dan dia sebagai interceptor kerana dia ringan, dia lebih laju dan dia boleh diguna pakai untuk kita keperluan semasa negara kita. Sementara kita menilai semula sama ada kita memerlukan untuk kita ada keperluan untuk kita ada MRCA. MRCA kita ada sekarang ni Hornet, ya, Datuk Petua, dan juga Sukhoi, ya, masih diguna pakai, tetapi perlu apa yang terpikir sebagai extension of life punya program. Boleh kita guna pakai, dan ada juga soalan daripada Tanah Merah tempoh hari berkenaan dengan keinginan kita, hasrat kita untuk memperolehi 18 biji IFA 18 Super Hornet ataupun Hornet version C and D. Ya, kita punya D, dia punya C, tapi dia punya C itu dia dah upgrade kan. Dia punya dah prolong dia punya life user dia, boleh diguna pakai lagi 15 ke 20 tahun. Datuk Petua. Jadi jawapan kepada sahabat daripada Pasir Gudang, pertimbangan kita untuk memperolehi aset FA 50 ini adalah berasaskan kepada service record. Kita tidak mahu membeli sesuatu yang service record yang belum ada ataupun prototype. We don't want, kita tak mahu anggota tentera kita menjadi sebagai makmal percubaan. Kita guna aset yang ternyata mempunyai kemampuan dan servis rekod yang baik. Terima kasih. Saya bagi masa kepada Menteri Pertahanan tadi sebab ini ialah isu yang penting, yang isu yang selalu dibangkitkan dan tidak menjawab jawapan yang jelas. Alhamdulillah hari ini kita mendapat jawapan yang jelas. Saya teruskan Speaker, dengan boleh. Soalan nombor 3. Speaker boleh soalan tak, kita tak boleh dah. Terlalu panjang sangat dah. Puan Isnariah Munirah Majlis Kota Belud. Datuk Yang di-Pertua, Isna Raisah Munirah. Isna Raisah. Soalan saya nombor 3. Okey. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih sahabat saya dari Kota Belud. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sentiasa giat menjalankan ujian dan audit kualiti perkhidmatan dari semasa ke semasa bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh pemberi perkhidmatan memenuhi standard yang telah ditetapkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588 dan standard mandatory untuk kualiti perkhidmatan. Selain usaha untuk memperbaiki jaringan jalur lebar melalui penyediaan infrastruktur komunikasi, SKMM juga menjalankan pengukuran kualiti di lapangan berdasarkan aduan dan perancangan audit berkala untuk seluruh negara. Pada tahun 2022, sebanyak 29 arahan Suruhanjaya telah dikeluarkan
kepada pemberi perkhidmatan yang gagal memenuhi standard mandatory yang melibatkan 29 lokasi berbeza di Sabah. Melalui arahan Suruhanjaya ini, pemberi perkhidmatan wajib menaik taraf menara wajib menambah baik kualiti perkhidmatan dengan mengoptimalkan atau menaik taraf menara sedia agar kualiti pengalaman pengguna berada pada tahap yang baik. Ketidakpatuhan kepada arahan Suruhanjaya boleh dikenakan penalti sivil sehingga RM200,000. SKMM telah melakukan pengukuran semula untuk menyemak kepatuhan pemberi perkhidmatan terhadap kesemua 29 arahan Suruhanjaya yang telah dikeluarkan di Sabah. Setakat 9 hari bulan November 2022, hasil semakan mendapati bahawa standard mandatory telah dicapai di semua 29 lokasi tersebut. Aktiviti audit kualiti perkhidmatan ini juga akan diteruskan untuk tahun 2023 dengan sasaran sebanyak 4,000 lokasi di seluruh negara, termasuklah 225 lokasi untuk Sabah bagi memastikan standard mandatory terus dipatuhi dan sekaligus dapat memperbaiki masalah jaringan jalur lebar terutamanya di kawasan luar bandar. Sepanjang tempoh tahun 2018 hingga 2022, SKMM telah mengeluarkan sebanyak 170 kompaun yang bernilai RM7,470,000 kepada pemegang lesen bagi kesalahan kegagalan mematuhi standard kualiti perkhidmatan yang ditetapkan di seluruh Malaysia. Saya ada pecahan untuk pelbagai kesalahan, tapi itu saya akan bagi dalam jawapan bertulis. Dan daripada jumlah kompaun yang telah dikeluarkan, terdapat satu kompaun yang bernilai RM50,000 telah dikeluarkan kepada Celcom Axiata Berhad bagi kegagalan mencapai piawaian kualiti perkhidmatan di Sabah. Dalam hubungan ini, maklum balas daripada orang awam bagi kawasan yang mempunyai masalah perkhidmatan adalah amat dialu-alukan bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil. Sebarang aduan yang berkaitan kualiti perkhidmatan dan rangkaian telekomunikasi bolehlah disalurkan terus kepada portal aduan SKMM menerusi pautan laman web https://aduan.skmm.gov.my dan kami juga mengalu-alukan semua maklum balas daripada yang berhormat. Sekian sahaja. Terima kasih. Silakan Kota Belud. Walaupun Yang Berhormat Timbalan Menteri, walaupun kerajaan berbelanja berbilion ringgit saban tahun ya untuk menaik taraf ataupun membina infrastruktur untuk melebarkan lagi liputan capaian internet ataupun panggilan telefon, tapi kalau kami di Sabah tu 4G tu kadang-kadang macam sekadar 4G, tidak rasa apa-apa bah. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewajibkan syarikat telco ini memberikan diskaun ataupun rebate kepada pengguna? Kadar tersebut mungkin juga boleh berdasarkan ditentukan oleh aduan ataupun tempoh masa yang dialami oleh pengguna. Dan juga soalan saya, apakah standard-standard minima yang telah ditetapkan kepada syarikat telco dan internet ini yang perlu mereka patuhi di bawah MCMC lah, supaya bila kita reload RM30 kita betul rasa RM30 itu. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih sahabat saya dari Kota Belud. Untuk soalan pertama, sama ada kita telah wajibkan rebate daripada syarikat telco? Jawapannya ada tidak. Tetapi sebagailah consumer, pelanggan, mereka bolehlah minta rebate itu daripada syarikat telco. Dan kita percaya bahawa setakat ini memang saingan antara syarikat telco ini sangat hebat, sangat tinggi. Jadi syarikat telco akan buat yang terbaik untuklah to keep their customer. Jadi itu kami terpulang kepada syarikat telco, tetapi kalau ada keperluan, KSKMM akanlah mempertimbangkan untuklah masukkan permintaan rebate ini dalam General Customer Code GCC. Dan untuk soalan kedua, apa jenislah standard minima yang telah ditetapkan oleh SKMM?
Untuk Dewan Yang Mulia ini, SKMM telah mengeluarkan standard mandatory kualiti perkhidmatan untuk 4 jenis perkhidmatan. Iaitu perkhidmatan jalur lebar tetap, wire broadband dengan izin, jalur lebar mudah alih, wireless broadband, dan jugalah perkhidmatan seluler awam, public cellular service, dan juga untuklah customer service perkhidmatan pelanggan. Dan proses untuk menetapkan standard mandatory ini adalah kita wajibkan proses siasatan awam public inquiry supaya kita boleh dapat maklum balas daripada semua stakeholder pemegang tagu, dan standard ini akanlah disemak semula setiap 3 tahun, dan kali terakhir standard ini dikaji semula ataupun disemak semula adalah pada Ogos 2021. Jadi kita welcome feedback daripada semua pihak bagaimana standard mandatory ini bolehlah ditambah baik. Terima kasih. Baik, saya jemput Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Ini Ketua. Saya ucap tahniah pada pihak kementerian yang mengambil tindakan mengenakan 170 compound yang disebut tadi. Soalan tambahan saya Datuk Ini Ketua ialah apa punca kegagalan syarikat telco ini untuk mematuhi standard yang ditetapkan? Apa punca yang biasa? Yang kedua ialah kita juga mendapat aduan apabila pengguna-pengguna telco ini, contohnya dia nak coveragenya terhad kerana dah ada dua pencawang, tetapi ada grey area di tengah-tengah tu, so dia mencawang sebelah kiri tak dapat, sebelah kanan tak dapat, so dia agak terabai. Jadi apa tindakan pihak kementerian? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz ataslah 2 soalan tersebut. Apa punca mereka gagal untuk mematuhi standard mandatory yang telah ditetapkan? Banyak faktor, mungkinlah kerana permintaan untuk kawasan itu telah tambah. Jadi infra yang sedia ada itu tidak mencukupi. Jadi kami akan minta syarikat telco untuk tambah baik denganlah naik taraf infra yang sedia ada ataupun mendiri menara yang baharu. Kadang-kadang memang apabila kita sudah hantar arahan Suruhanjaya kepada mereka, tetapi dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan itu mereka tidak dapat mematuhi arahan Suruhanjaya itu, adalah kadang-kadang mereka juga menghadapi masalah denganlah PBT kerana untuklah mendiri, saya nak bagi contoh, kalau perlu mendirikan satu menara yang baru, tetapi you perlu dapat persetujuan daripada PBT ataupun syarikat telco itu nak dirikan itu menara di kawasan perumahan tetapi tak dapat persetujuan daripada JMB ataupun management committee. Jadi itu akan menyusahkan, membawa kesulitan untuk syarikat telco untuk pastikan bahawa perkhidmatan yang paling bagus bolehlah ditawarkan kepada semua. Jadi ini adalah on the ground cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua. Jadi apabila situasi kedua yang disebut oleh Yang Berhormat Al-Ustaz tadi, bahawa mungkin jarak di antara 2 menara itu ada tempat yang sudah neglected. Jadi ini adalah salah satu tempat yang kita perlulah maklum balas daripada orang awam supaya kita tahu bahawa ada area-area grey area yang di mana coverage itu adalah tidak mencukupi. Jadi SKMM bolehlah keluarkan arahan Suruhanjaya kepada syarikat telco untuk naik taraf lagi infra di kawasan itu. Sebab tu kami selalu mengalu-alukan maklum balas daripada semua orang awam dan juga Yang Berhormat supaya SKMM boleh juga memantau tahap perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh semua syarikat telco. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail, Kubang Pasu. Panjang bawa balik dari sidang Dewan. Datuk Yang Di-Pertua, kami rindu. Soalan Datuk. nombor berapa? Soalan nombor 3. Terima kasih. Silakan Menteri. Soalan saya nombor 3, tapi sebelum tu Datuk Yang Di-Pertua, soalan nombor 4 ya. Saya nak buat pembetulan sikit, ni tapuk error. Perkataan environment tu bukan environment, dia sebenarnya environmental. Oh, okay. Government bukan government tapi governance. Itu tapuk Okay. error ya. Itu saja. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua. Environment Social Governance ESG merupakan prinsip yang diperkenalkan oleh United Nations Principle for Responsible Investment PRI pada tahun 2015
memberi penekanan kepada pembangunan sistem pelaburan yang mampan untuk memberi kesan langsung kepada seluruh rantaian nilai perniagaan merentas semua sektor dan industri. Antara amalan ESG yang boleh dilaporkan oleh sesebuah perniagaan adalah seperti pelaksanaan program Kita Semula, pewujudan peluang pekerjaan yang terbuka, penyediaan tempat kerja yang selesa dan selamat, pewujudan polisi amalan tadbir urus yang baik dan saksama dalam syarikat serta pelaporan mengenai pelepasan karbon ataupun gas rumah kaca. Penerimaan gunaan prinsip ESG sebegini meningkatkan nilai tambah untuk menarik lebih ramai pelaburan. Antara inisiatif yang dilaksanakan bagi meningkatkan penerimaan gunaan ESG adalah: pertama, memperkenalkan kemudahan peralihan rendah karbon dengan izin Low Carbon Transition Facility LCTF yang diterajui oleh Bank Negara Malaysia bagi menggalakkan dan menyokong perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam usaha menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan. Sejumlah ringgit Malaysia 420 juta atau 21% daripada keseluruhan ringgit Malaysia 2 bilion dana LCTF telah dimanfaatkan oleh PKS setakat ini. Usaha sedang dipergiatkan untuk meningkatkan penerima gunaan ESG dalam kalangan PKS, memandangkan tahap kesedaran dalam kalangan PKS adalah pada tahap 42% berdasarkan laporan tinjauan awam oleh SME Corporation Malaysia pada tahun 2023. Kedua, menerbitkan sukuk dan skim grant bond di bawah rangka kerja sukuk pelaburan mampan dan bertanggungjawab SRI oleh Suruhanjaya Security Malaysia bagi menggalakkan lebih banyak syarikat membiaya projek hijau, sosial dan mampan. Pada masa ini, semua syarikat senarai awam PLC di Bursa Malaysia digalakkan untuk membuat pelaporan amalan perniagaan yang mematuhi prinsip ESG. Pelaporan perniagaan ini dijangka akan dikuatkuasakan oleh Bursa Malaysia kepada semua PLC pada tahun 2024. Ketiga, melaksanakan dasar perolehan hijau kerajaan GGP yang diterajui oleh Kementerian Kewangan bagi menggalakkan dan membudayakan pembelian produk dan perkhidmatan hijau dalam sektor awam. Usaha untuk memperkasa pelaksanaan dan meningkatkan penerimaan gunaan ESG di Malaysia telah dimulakan dalam Rancangan Malaysia ke-12 dan akan terus diberikan penekanan di bawah kajian separuh penggal KSP RMK ke-12. Kementerian Ekonomi sebagai focal point dalam pelaksanaan ESG di Malaysia akan terus mempergiat usaha untuk mempromosi penerima gunaan ESG dalam kalangan industri dan sektor awam. Selain itu, ekosistem ESG yang bersepadu meliputi antara lain penempatan dasar dan garis panduan yang jelas, penyediaan pembiayaan dan inisiatif yang mencukupi serta peningkatan kesedaran dan pemahaman yang berterusan juga perlu dibangunkan. Pemain industri dalam semua sektor ekonomi digalakkan untuk menerima guna ESG bagi memastikan aktiviti ekonomi yang lebih mampan. Sekian, terima kasih. Kubuang Basu. Soalan tambahan saya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Adakah kerajaan mempunyai dasar berhubung dengan ESG iaitu Environmental, Social and Governance yang mencakupi tiga-tiga elemen iaitu tadbir urus sosial dan alam sekitar, dan apakah perancangan dan strategi kerajaan bagi mencapai ESG compliance dengan izin kerana ia merupakan tiang seri dalam mengukur kelestarian bagi sebuah organisasi dan negara. Dan di manakah Malaysia dalam pelaksanaan dan pencapaian ESG berbanding dengan negara-negara lain di dunia buat masa ini? Juga adakah kerajaan meletakkan sebarang sasaran bila Malaysia mampu mencapai ESG compliance sepenuhnya? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya tidak mempunyai maklumat dan data mengenai perkara tersebut bersama saya sekarang. Walau bagaimanapun saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Tambahan. Baik, terima kasih. Tambahan dari Pulau. Baik, saya bergerak ke soalan seterusnya. Soalan tambahan. Oh, sorry ya. Silakan, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin tanya. Boleh Pulau ya. Teruskan. ESG ini, sebab ESG kita tahu dia ni terbit pada tahun 96 apabila Nike sweatshop itu menjadi berita hangat
berkenaan dengan pelanggaran human right dan sebagainya. Tapi di sini, di Malaysia ni, mungkin masih baru dan saya ingin tanya, adakah ada akta ataupun peraturan dan polisi khusus untuk mengetatkan lagi ESG practice ni dan performance dan bagaimana kita untuk menguatkuasakan ESG ni, pematuhan compliance of ESG pada syarikat-syarikat yang gagal untuk mematuhi, adakah dikenakan penalti dan sebagainya, dan juga apakah incentivize kita bagi kepada syarikat-syarikat kepada mereka yang berjaya dalam laporan terbaik berkenaan dengan praktis ESG di syarikat masing-masing. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pada waktu sekarang tiada akta dan guna standard, kita memandangkan dari segi standard global. InsyaAllah ini adalah satu kepentingan untuk kita sentiasa berinteraktif dengan stakeholder dan industri untuk memperfahamkan lagi supaya dari segi akta yang perlu dilaksanakan akan dilaksanakan dengan adil dan saksama. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Syahrizan bin Johan Banyi. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Akses peguam hak semua. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker, juga kepada rakan saya Bangi. Ketua, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ataupun YBGK ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan khidmat bantuan guaman untuk kes jenayah saja. Dari tahun 2020 hingga 2022, YBGK telah memberi perkhidmatan bantuan guaman jenayah kepada sebanyak 657,057 orang. Jabatan Bantuan Guaman atau JBG juga merupakan sebuah jabatan kerajaan yang ditubuhkan untuk memberi khidmat bantuan guaman bagi kes sivil dan syariah. JBG juga mempunyai bidang kuasa jenayah yang terhad, iaitu mewakili tertuduh yang ingin mengaku salah bagi meringankan hukuman, mewakili kanak-kanak di Mahkamah bagi Kanak-kanak dalam prosiding jenayah di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan mewakili tertuduh dalam prosiding jenayah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Bagi tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 27,396 kes sivil, syariah dan jenayah telah dikendalikan oleh JBG. JBG memberikan perkhidmatan bantuan guaman kepada golongan masyarakat yang layak dibantu, khususnya golongan yang berpendapatan rendah, iaitu individu yang mempunyai sumber kewangan di bawah satu siling yang ditetapkan oleh undang-undang. JBG melaksanakan perkhidmatannya melalui peruntukan undang-undang di bawah Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26, seperti yang berikut. Pertama, khidmat nasihat guaman. Kedua, khidmat perwakilan di Mahkamah Sivil dan Syariah. Ketiga, khidmat pengantaraan. Dan keempat, khidmat pendamping guaman. Bidang kuasa JBG bagi kes-kes sivil, jenayah dan syariah dinyatakan di bawah jadual kedua dan ketiga Akta 26. Walau bagaimanapun, JBG masih boleh mengendalikan kes-kes sivil dan syariah di luar jadual ketiga sekiranya mendapat kelulusan daripada Yang Berhormat Menteri di bawah Seksyen 12(3) Akta tersebut. JBG juga sedang dalam tindakan untuk meluaskan lagi bidang kuasa sivil dan syariah JBG dengan menambahkan lagi jenis kes untuk dimasukkan sebagai bidang kuasa dalam jadual ketiga Akta 26. Kes-kes di Mahkamah Perusahaan, Tuan Speaker, tidak termasuk dalam bidang kuasa JBG mengikut Akta Bantuan Guaman 1971. Walau bagaimanapun, JBG boleh mengendalikan kes rayuan dan semakan kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Perusahaan di Mahkamah Tinggi dan kelulusan Yang Berhormat Menteri. Kes-kes Mahkamah Perusahaan untuk makluman Yang di-Pertua tidak termasuk oleh kerana ianya tidak ditakrifkan sebagai court ataupun mahkamah di bawah akta tersebut. Untuk makluman lanjut, bagi membiayai perjalanan operasi YBGK dan membayar perkhidmatan yang diberikan oleh peguam panel,
kerajaan telah menentukan sebanyak 24.6 juta ringgit Malaysia bagi tahun 2020 hingga 2022. Dalam tempoh yang sama, JBG pula telah diberikan peruntukan kewangan oleh kerajaan sebanyak 94.9 juta ringgit Malaysia bagi melaksanakan perkhidmatan bantuan guamannya di seluruh cawangan JBG. Dalam 3 tahun ini sahaja, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 119.5 juta ringgit Malaysia bagi menyediakan perkhidmatan bantuan guaman kepada rakyat Malaysia. Selain itu, dari tahun 2018 hingga 2022, seramai 2,071 guaman lantikan mahkamah telah juga dilantik bagi prosiding di Mahkamah Persekutuan, Rayuan dan Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang melibatkan kos sebanyak 8 juta ringgit kepada kerajaan Malaysia. Dalam masa ini, bagi memperkasakan lagi akses kepada bantuan guaman di Malaysia, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sedang juga giat menjalankan kajian dasar terhadap cadangan penubuhan sebuah pejabat pembela awam ataupun public defenders bagi menginstitusikan perkhidmatan bantuan guaman dalam kes jenayah agar perkhidmatan ini dapat diberikan secara lebih berstruktur, mampan dan holistik sambil memberikan peluang kepada semua, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapat akses kepada keadilan. Sekian. Terima kasih. Saya jemput Bangi. Terima kasih YB Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Kita tahu akses kepada keadilan itu adalah satu hak asasi manusia dan YB Timbalan Menteri juga telah menyatakan tentang dua entiti yang menyediakan bantuan guaman iaitu YBGK dan juga JBG. Pihak Majlis Peguam mengambil pendirian bahawa sebenarnya sepatutnya ada satu badan saja yang memberikan khidmat bantuan guaman ni untuk memastikan keberkesanan. Jadi soalan saya, adakah pihak kementerian bercadang untuk mencantumkan YBGK dan juga JBG ini menjadi satu entiti untuk memastikan bantuan guaman itu dapat disediakan dengan lebih berkesan? Terima kasih. Selamat Menteri. Terima kasih Bangi kepada soalan tersebut. Ada menjadi memandangkan terdapat dua entiti yang mengendalikan kes-kes bantuan guaman YBGK dan JBG tadi. Sudah tentu ada rancangan ataupun usaha ataupun kajian untuk mencantumkan kedua-duanya untuk menjadikan mencapai satu badan uniform untuk mengendalikan kes-kes bantuan guaman secara for all. Dan dalam usaha ini, kerajaan telah pun membuat kajian seperti yang saya kata tadi melalui Bayu untuk mengaji sama ada pejabat pembela awam ataupun di Public Defenders Office merupakan satu alternatif yang wajar dalam usaha tersebut. Untuk makluman yang berhormat, dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa bajet lalu, beliau juga telah pun menyatakan bahawa Jabatan Guaman, Bantuan Guaman juga YBGK ini merupakan fungsi-fungsi yang penting bagi usaha legal aid, dan untuk melangkah ke hadapan, kerajaan akan meneliti ikhtiar untuk menggubal akta yang khusus bagi menawarkan bantuan guaman percuma bagi kes jenayah supaya rakyat susah turut mendapat akses kepada keadilan. Itu merupakan satu usaha terhadap pencapaian di Public Defenders Office tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua, terima kasih Menteri. Ada dua soalan. Pertama, adakah kerajaan bersedia untuk membuat perancangan bagi mengadakan kerjasama strategik dengan kementerian-kementerian lain? Sebagai contohnya, baru-baru ini bekas Menteri Tenaga dan Sumber Asli telah memperkenalkan klinik penyelesaian tunggakan kes pusaka yang telah berjaya menyelesaikan hampir 29,423 kes yang tertunggak berkenaan dengan tunggakan bagi kes-kes pusaka. Jadi adakah kementerian bersedia untuk mengadakan kerjasama dengan kementerian lain? Dan yang kedua,
dalam negara kita terdapat lebih daripada 12,000 orang peguam yang berdaftar. Jadi, adakah kerajaan akan menubuhkan YBGK ini di semua parlimen-parlimen khususnya untuk mengendalikan kes-kes yang membabitkan kecemasan, iaitu ketika berlaku bencana ataupun banjir besar yang boleh diselesaikan dengan cara khidmat guaman percuma di lokasi masing-masing, dan kalau ini dapat diperkenalkan, adakah pihak kerajaan akan membiayainya? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Kepada soalan tersebut, pertamanya berkenaan dengan usaha Human Resources Ministry dengan izin. Of course, itu adalah satu perkara yang meningkatkan akses kepada legal aid, bantuan guaman. Dan ini merupakan matlamat utama di dalam usaha ini, iaitu di bawah YBGK dan juga JBG. Jadi memandangkan matlamat tersebut adalah sama dengan matlamat kami, sudah tentu kami adalah terbuka untuk bekerjasama dengan kementerian tersebut dan juga kementerian-kementerian lain bagi mencapai satu the way forward yang munasabah. Keduanya berkenaan dengan soalan kedua, iaitu terdapat 12,000 lebih peguam berdaftar dan sama ada kesemua kawasan parlimen akan dibekalkan perkhidmatan legal aid ini merupakan satu perkara yang belum dibawa kepada perhatian kami, tapi mungkin dapat dikaji dengan lebih lanjut oleh kerana ini merupakan satu idea yang mungkin boleh diselaraskan dengan matlamat besar kami, iaitu untuk membekalkan legal aid kepada semua. Terima kasih, Tuan Speaker. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Dr. Nik Muhammad Zawi Saleh, Pasir Putih. Datuk Yang di-Pertua sangat takut nak meminang. Yang Berhormat Menteri, sila jawab soalan 6. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua untuk makluman Yang Berhormat Pasir Putih dan Dewan Yang Mulia ini. Soalan tersebut mungkin menyentuh peranan agensi di bawah kementerian lain. Namun sukacita saya ingin berkongsi strategi dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian saya dan agensi-agensi kementerian saya. Kementerian saya telah melancarkan Pelan Strategik KOSKOP 2023 pada 17 Januari 2023 yang bertujuan menyediakan ekosistem yang kondusif bagi menyokong dan memacu pemulihan, pertumbuhan dan kestabilan sektor keusahawanan negara serta mempertingkatkan daya tahan dan daya saing usahawan pasca pandemik. Melalui pelan strategik ini, kementerian telah memberikan fokus kepada usaha mendigitalisasikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, termasuk kooperasi melalui strategi berikut. Pertama, mempercepat tahap adaptasi teknologi bagi meningkatkan kecakapan dan produktiviti perniagaan. Dan yang kedua, menggalakkan penggunaan platform digital bagi memperluas pasaran domestik dan antarabangsa. Sebanyak 5 program khusus akan dilaksanakan di bawah strategi tersebut dengan sasaran penyertaan seramai 4.320 PMKS dan koperasi pada tahun ini, yaitu seperti berikut. Pertama, portal Pibli dilaksanakan oleh Pernas yang bertujuan untuk membantu usahawan mengembangkan perniagaan melalui platform digital melibatkan sasaran sebanyak 100 peserta. Kedua, platform keusahawanan digital MyMall yang dilaksanakan oleh kementerian dengan sasaran sebanyak 200 peserta. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan pusat maklumat sehenti kepada usahawan dan bakal usahawan bagi mendapatkan informasi berhubung pembiayaan, aktiviti pembangunan kapasiti ataupun latihan, dan pemasaran serta pengiklanan. Ketiga, program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi yang dilaksanakan oleh kementerian dengan sasaran sebanyak 60 peserta daripada koperasi-koperasi. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan transformasi koperasi
ke arah penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam tadbir urus dan aktiviti. Keempat, skim pembiayaan online Tekun oleh Tekun Nasional dengan sasaran sebanyak 3.000 peserta. Program ini bertujuan untuk menyediakan modal pembiayaan secara mudah dan cepat, khas untuk usahawan yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Dan yang kelima, program memperkasakan digitalisasi koperasi oleh Institut Koperasi Malaysia dengan sasaran sebanyak 1.000 peserta yang bertujuan menggalakkan koperasi menggunakan pemasaran digital. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Putih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebagaimana yang disebut, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi melaksanakan promosi pendigitalan produk-produk yang dibuat di kawasan luar bandar yang tidak memiliki liputan internet. Dan yang kedua, iaitulah apakah tindakan yang telah diambil dan akan diambil oleh pihak kementerian bagi mewujudkan satu rangkaian penjualan ini antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Kalau kita tengok sebagai contoh di wilayah persekutuan, rangkaian ini fiber optik 62.8%, di Kelantan 16.8%. Apakah langkah ataupun strategi yang akan diambil bagi mengadili dua kawasan di antara bandar dengan luar bandar? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, kita ada satu forum ataupun platform yang kita panggil Majlis Ekonomi Digital Negara, dan saya percaya platform ini adalah yang sesuai untuk beberapa agensi yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan berasaskan digital, dan kementerian saya adalah salah satu daripada anggota majlis ini. Dan apabila majlis ini bersidang nanti, ini adalah apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi adalah antara perkara-perkara yang kita akan kemukakan di dalam platform tersebut, dalam majlis itu, supaya tindakan pelbagai inter-ministry itu dapat dilaksanakan. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan tambahan, saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan mempunyai strategik PKS dalam Kuala Lumpur yang belum disediakan di digitalisation sepenuhnya dan beroperasi secara manual, dan apakah usaha yang dibuat untuk benaik taraf PKS tersebut? Terima kasih. Saya minta maaf Yang Berhormat, saya tidak berapa jelas dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Soalannya ialah, adakah kerajaan mempunyai strategik PKS dalam Kuala Lumpur yang belum disediakan pendigitalisation sepenuhnya, dan secara manual, dan apakah usaha untuk membuat untuk menaik taraf PKS tersebut? Untuk maklumannya Yang Berhormat, di bawah inisiatif Belanjawan 2023 ini banyak inisiatif pendigitalan yang telah disediakan dan dilaksanakan oleh pelbagai agensi dan kementerian, dan juga termasuk di bawah kementerian saya. Dan saya percaya perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi itu ada di dalam inisiatif Belanjawan yang saya nyatakan tadi.
Apapun saya akan berikan maklumat lebih terperinci kepada yang berhormat tentang apa inisiatif yang bersesuaian tentang perkara yang dibangkitkan sebentar tadi. Terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Samsul Kahar bin Muhammad Dali, Jempol. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pelantikan imam-imam Masjid Qaryah terletak di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri ataupun MAIN atau Jabatan Agama Islam Negeri JAIN. Manakala Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bertindak sebagai penyelaras di peringkat persekutuan. Walau bagaimanapun kerajaan persekutuan membantu kerajaan negeri melalui pemberian imbuhan bulanan kepada imam-imam Masjid Qaryah ataupun mukim di seluruh negara yang telah bermula pada Januari 2005 dengan kadar imbuhan bulanan pada ketika itu sebanyak RM450. Pada tahun 2011 pula, dalam pembentangan bajet 2011, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu telah mengumumkan kenaikan kadar imbuhan bulanan Imam Masjid Qaryah kepada RM750 sebulan. Melalui pembentangan bajet tahun 2017 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat ketika itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu pada Oktober 2016, kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan kadar imbuhan bulanan imam sekali lagi kepada RM850 sebulan. Pada tahun 2022, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM146,604,600 ke negeri-negeri bagi pembayaran imbuhan bulanan kepada 14,373 orang imam Masjid Qaryah di seluruh negara. Kerajaan Persekutuan juga sangat peka dengan sentiasa mengkaji dan membuat penilaian berkaitan imbuhan bulanan imam Masjid Qaryah dari semasa ke semasa dan juga berdasarkan kepada situasi kewangan negara. Tuan Dipertua, perlu ditegaskan di sini bahawa pemberian sebanyak RM850 sebulan adalah berbentuk imbuhan, bukan gaji dan tidak dapat dibandingkan dengan paras gaji minima. Selain pemberian imbuhan sebanyak RM850 secara bulanan, mereka juga turut dicarumkan dengan perkeso dan bantuan one-off. Pada tahun 2023 pula, pemberian diberikan sebanyak RM600 berbanding RM500 pada tahun sebelum ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Soalan tambahan. Terima kasih kepada Imam Menteri atas penjelasan tadi. Jadi soalan saya, adakah pihak JAKIM berhasrat untuk mewujudkan allowance ini kepada ataupun kepada jawatan kontrak ya untuk imam yang mana telah pun dibantu oleh pihak persekutuan ataupun melalui JAKIM. Saya mencadangkan ataupun adakah persoalan saya, adakah pihak JAKIM ingin mewujudkan jawatan kontrak ya kepada imam dia di seluruh negara lah, seperti yang telah ditetapkan tadi, supaya ia akan memberi pendapatan tetap dan sekaligus juga akan menarik minat golongan muda lah khususnya untuk memegang jawatan imam ni. Contohnya kalau kita kontrakkan imam satu tu kita lantik untuk imam-imam yang senior dan juga bagi yang imam dua terdiri daripada imam-imam muda, para hufaz kita. Jadi saya yakin sekiranya kita letakkan jawatan ini daripada allowance kepada jawatan kontrak akan menarik minat lah khususnya golongan-golongan muda untuk mendekati masjid, khususnya para hufaz kita daripada pusat-pusat tahfiz dan juga yang mendapat pengajian daripada
latar belakang pendidikan Islam, baik daripada dalam negeri maupun daripada luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Jempol. Terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Jempol tadi berkaitan dengan kedudukan pejawatan. Kita telah bincangkan pada soalan yang pertama tadi berkaitan dengan imbuhan yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada imam-imam. Berkaitan dengan soalan tambahan yang ini berkaitan dengan pejawatan tetap ataupun pejawatan kontrak ini, seperti mana yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahawa pejawatan imam ini adalah merupakan lantikan negeri. Kalau kita ambil contoh di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505, pelantikan imam-imam dan juga imam-imam di wilayah-wilayah persekutuan ini di bawah Seksyen 76 tersebut, di mana terdapat peruntukan bahawa jawatan-jawatan nakib masjid, imam dan bilal hendaklah menjadi jawatan dalam perkhidmatan am persekutuan. Jadi saya ingat memandangkan kuasa ini berada di bawah kuasa negeri, kita boleh cadangkan template yang berada seperti mana di bawah Akta 303 di wilayah persekutuan, di mana pejawatan tetap telah diberikan di bawah bagi imam-imam di masjid-masjid di wilayah persekutuan, maka boleh dicadangkan di sini supaya badan berkuasa negeri untuk mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk mewujudkan ataupun meletakkan peruntukan yang sama seperti mana di bawah Akta 505 bagi membolehkan imam-imam di peringkat negeri itu dilantik seperti mana yang berlaku di wilayah-wilayah persekutuan. Jadi saya ingat dengan cara itu saya bersetujulah dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Jempol tadi. Sekiranya pejawatan ini adalah pejawatan tetap, maka dia boleh menggalakkan lagi golongan muda belia untuk menjadi imam. Tuan Yang Bertua, saya sebutkan tadi bahawa berkaitan dengan imbuhan tadi, imam-imam imbuhan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan tadi adalah salah satu cara inisiatif untuk menggalakkan. Sebab itu kita gunakan istilah yang digunakan di sini adalah sebagai imbuhan. Maknanya imam-imam yang bertugas di peringkat negeri-negeri, mereka ni ada. Kadang-kadang ada mereka ini yang menjadi guru takmir, ustaz-ustaz dan lain, dan dalam masa sama bergerak menjadi imam di masjid-masjid. Jadi dengan adanya imbuhan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan ini akan menggalakkan mereka ini untuk menjadi tetap dan bertugas sebagai imam di negeri-negeri tersebut. Sehingga itu fungsi bantuan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kuala Krai. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Soalan tambahan, apakah perancangan jangka panjang kerajaan daripada sudut penstrukturan gaji imam dalam memastikan lebih ramai anak muda berbakat berminat untuk memilih jawatan imam sebagai kerjaya, dan selain daripada isu allowance ataupun isu imbuhan ini, apakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan skim bantuan pendidikan agar para imam ini boleh menambah ilmu dan skill baru, sama ada kursus jangka pendek ataupun jangka panjang yang boleh menambah ilmu mereka dan juga boleh menambahkan kewibawaan mereka dalam tugas mereka. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Saya setuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kuala Krai tadi itu. Saya ingat latihan ini sangat kursus-kursus yang diadakan dan latihan-latihan berterusan yang diberikan kepada imam-imam ini sangat penting dalam menambahkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Jadi saya ingat dalam konteks ini JAKIM boleh menyelaras dan berbincang dengan badan agama negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk melihat bagaimana penyelarasan daripada sudut latihan peningkatan ilmu pengetahuan ini dapat diberikan kepada para imam, khususnya mereka-mereka yang belia muda, untuk membolehkan mereka ini dan menambah minat mereka ini untuk menjadi dilantik menjadi imam-imam di negeri-negeri. Terima kasih, Yang Berhormat. Lagi satu boleh? Lagi satu, Yang Berhormat. Soalan seterusnya.
Saya jemput Datuk Seri Dr. Syahidah bin Kasim Arau. Surung papan tarik papan. Buah keranji dalam perahu. Soalan saya nombor 8. Sila jawab kalau menteri tahu. Maaf. Sila jawab, kami ingin tahu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua Yang Berhormat Arau. Seperti mana yang kita semua maklum bahawa Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NACOL, National Action Council on Cost of Living, telah diaktifkan semula pada tahun 2018 selepas ditubuhkan pada tahun 2017. Ianya berfungsi sebagai badan utama bagi menangani isu-isu dan cabaran berhubung kos sara hidup rakyat Malaysia. Yang Berhormat Arau, kerangka struktur NACOL adalah terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu Majlis Tertinggi, Jawatan Kuasa Peringkat Eksekutif dan Jawatan Kuasa Kumpulan Kerja Kluster. Sejak Kerajaan Perpaduan mengambil alih, kita menambah lagi satu pembentukan jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Pemantauan Pelaksanaan, iaitu dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Tujuannya ialah untuk menyelaras pelaksanaan strategi serta pelan tindakan bagi menangani isu kos sara hidup dengan lebih efektif. Yang Berhormat Arau sedia maklum bahawa kos sara hidup untuk menanganinya secara tuntas dan menyeluruh merupakan satu usaha yang berterusan. Saya rasa Yang Berhormat Arau lebih arif lah. Ya, dan terdapat cabaran yang melibatkan pelbagai dimensi yang termasuk bersifat struktural, global, cuaca, nilai wang ringgit dan sebagainya. Jadi dalam hubungan ini, inisiatif yang dirangka oleh NACOL akan menumpukan kepada strategi serampang dua mata, iaitu menangani inflasi dan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan serta meningkatkan pendapatan rakyat. Yang ini dalam inisiatif pendapatan rakyat, ya. So serampang dua mata. Supaya wujud keadaan di mana kuasa berbelanja itu ada pada rakyat, ya, supaya mereka boleh berhadapan dengan keadaan ini. Puan Yang Di-Pertua, saya ingin merujuk kepada indeks harga pengguna. Jadi indeks harga pengguna menunjukkan bahawa kadar peningkatan inflasi ini ditrend peningkatan yang lebih rendah, ya, pada Januari 2023 berbanding 2022. Maksudnya dia masih tinggi tetapi ada trend peningkatan lebih rendah. Ya, jadi dengan itu temporary measures, dengan izin Puan Di-Pertua, kita mengambil pendekatan menu rahmah, jualan rahmah dan sebagainya. Ini sebagai langkah jangka masa pendek untuk membantu rakyat, ya, sementara kita menangani peningkatan pendapatan itu, ya, supaya mereka ada kuasa berbelanja. Jadi banyak inisiatif melalui jualan rahmah, inisiatif payung rahmah, dan di masa yang sama kita juga mensasarkan subsidi. Kita telah mengadakan bengkel untuk mensasarkan subsidi. Berbanding dengan sebelum ini kita menggunakan strategi subsidi pukal, ya, tapi kita sudah pun mengadakan bengkel khusus untuk mensasarkan subsidi supaya ianya dapat terus kepada yang memerlukan, iaitu antara perkara-perkara yang dilakukan, ya, untuk menangani kos sara hidup. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Arau. Ya, Tuan Di-Pertua, soalan tadi ialah seperti yang biasalah, saya tidak berpuas hati dan saya percaya rakyat Malaysia juga tidak berpuas hati, ya. Jadi Yang Berhormat, di antara kenaikan harga barang ini ialah kerana pihak industri menaikkan harga barang. Kita telah naikkan tarif baru-baru ini, tetapi pihak industri dia pindahkan kenaikan tarif itu kepada pengguna, harga barang pengguna naik. Jadi saya ingin bertanya, apakah kerajaan berencana nak tarik balik tarif yang dikenakan kepada pihak industri untuk membolehkan kita turun kos harga barang? Muhammad, berapa kali seminggu mesyuarat ini diadakan, dan akhir sekali ialah apa yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Ayah Hitam semalam.
iaitu berhubung dengan kartel dan dia menyebut nama DIPAK. Adakah DIPAK ini termasuk sebahagian pada kartel dan bagaimana kerajaan telah memutuskan untuk memberi tender kepada DIPAK yang mana akan mendatangkan kesan kepada kos sara hidup? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Jawatan kuasa ini tak sama dengan jawatan kuasa apa orang kata jihad, ya, yang di mana Yang Berhormat Arau dulu sebahagian daripadanya pasukan jihad, ya, sebab pasukan jihad saya dimaklumkan memang bermesyuarat setiap minggu, ya. Akan tetapi kalau Yang Berhormat Arau faham bahawa kalau harga barang dah naik, kita turunkan tarif pun dia tak akan turun, Yang Berhormat Arau. Ya, jadi sekarang ini apa yang kita perlu buat ialah kita perlu bantu, ya, kita perlu bantu rakyat ini untuk meningkatkan kuasa belanja, dan sebab itulah jualan rahmah ini amat membantu dan menu rahmah juga membantu kerana ia menurunkan kadar peningkatan apa tu makanan bermasak, ya, di luar rumah itu Arau. Kita lihat ada pengurangan peningkatan dari segi kadar inflasi itu. Jadi Yang Berhormat Arau berkenaan dengan kartel itu berkaitan dengan kementerian lain. Ya, dia tidak berkaitan dengan kementerian ini. Ya, Yang Berhormat Arau harap disalurkan tujuan tersebut, soalan tersebut kepada kementerian yang berkaitan. Terima kasih. Jelebu. Yang Berhormat Kopeng. Jelebu. Kopeng. Jelebu, Speaker. Agri dulu. Sudah bagi Kopeng. Terima kasih, Speaker. Kopeng, Kopeng. Yang Berhormat Menteri, Saya bagi peluang kepada Yang Berhormat Kopeng. Oh, saya dengar Jelebu. Terima kasih. Bakri sudah lama berdiri puan yang betul hanya dekat, nampak paling dekat. Bakri tak cukup handsome. Dekat dengan hati. Make up dululah lain kali. Baik, terima kasih kepada timbalan yang dipetua. Terima kasih kepada timbalan dipetua. Soalan follow up saya tadi sebenarnya timbalan menteri sebut berkenaan dengan pasukan khas jihad tangani inflasi, yang mana Arau pada ketika itu bersama dalam pasukan tersebut. Oleh itu, soalan saya adalah sama ada pasukan khas jihad tangani inflasi ini masih ada wujud dan juga sejauh mana keberkesanan pasukan khas jihad tangani inflasi yang ditubuhkan pada Jun tahun yang lalu. Terima kasih Gopeng. Buat makluman Dewan Yang Mulia ini, Puan Yang Dipertua, pasukan itu tidak lagi diteruskan kerana kita dapati memang tak ada kesan. Ya, kalau kita tengok kadar inflasi sama daripada tahun lepas hingga tahun sekarang, dan kita lihat pada tahun ini ada sedikit pengurangan dari segi peningkatannya. Jadi kita tidak teruskan mesyuarat, lagipun tidak efektif mesyuarat 2 kali seminggu ni. Ya, jadi tidak ada penerusan dari segi jawatan kuasa tersebut. Terima kasih. Saya jemput Tuan Chow Yu Hui Rao. Puan Speaker, soalan saya soalan nombor 9. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Saudara Yang Berhormat Rao atas soalan yang dikemukakan. Kementerian berpandangan bahawa AUKU masih lagi relevan dalam menguatkuasakan fungsinya. Namun begitu, Kementerian senantiasa prihatin dan responsif ke atas aspirasi pelbagai pihak yang inginkan AUKU ditambah baik dari masa ke semasa. Seperti yang saya maklumkan kepada Yang Berhormat ketika sesi kamar khas sebelum ini, secara asasnya AUKU telah mengalami proses pindaan sebanyak 7 kali sejak diwatakan pada tahun 1971, dan pindaan terakhir adalah pada tahun 2019 yang memensuhkan Seksyen 15(2)(c) AUKU yang telah memberi lebih ruang dan kebebasan kepada pelajar untuk bersuara dan berpolitik di dalam kampus dan di luar kampus. Ini bermakna kementerian sentiasa mengambil kira pandangan dan saranan konstruktif semua pihak bagi menambah baik AUKU. Kementerian juga berpandangan perkara-perkara yang dilihat boleh ditambah baik
atau dipindah hendaklah diberikan perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya. Namun, melihat kepada kepentingan AUKU dalam urusan penubuhan, tadbir urus dan hubungan antara accountability IPT dengan kerajaan dan masyarakat, Kementerian berpendirian bahawa pendekatan melakukan pindaan adalah langkah yang lebih tepat berbanding memansuhkan terus AUKU secara keseluruhan. Apatah lagi sekiranya pengenalan akta baharu bagi menggantikannya hanya akan mengambil kembali dan mengguna pakai semula kebanyakan peruntukan sedia ada seperti di dalam AUKU. Tindakan ini tidak ubah seperti sekadar menyalin kulit. Berhubung dengan jawatan kuasa teknikal Mansuh AUKU 2018 pula, seranan dan dapatan jawatan kuasa telah diambil tindakan dan terdapat beberapa perkara yang sedang diperhalusi. Misalnya, susulan pindaan pada tahun 2019 yang membenarkan mahasiswa untuk berpolitik di dalam dan di luar kampus serta bertanding di dalam pilihan raya. Pelaksanaan fasa pertama yang sedang dimuktamadkan adalah membangunkan beberapa garis panduan yang bersesuaian. Garis panduan ini bertujuan memberi lebih kebebasan kepada pelajar dalam menguruskan aktiviti pelajar dan dalam menyertai kegiatan Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan bagi anda yang baru saja mengikuti kami, ketika ini sedang berlangsungnya sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di antara Ahli Parlimen Raub dan dijawab oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Haji Yusof Adal. Dan sebelum itu sebanyak 8 soalan sudah pun dijawab bagi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri dan juga pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Di mana soalan pertama yang diajukan oleh Ahli Parlimen Bayan Baru yang dijawab oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadhil Siddiq. Beliau mengatakan bahawa KPM bersedia dengan sebarang inkuiri integriti dan juga audit teknikal dalaman sekiranya terdapat dakwaan berhubung pelanggaran tata cara pelaksanaan sistem pengurusan identiti ataupun IDMI dan juga sistem bersepadu KPM ataupun MOIS. Dan selain itu juga KPM katanya tidak akan berkompromi dengan sebarang pelanggaran terma dan syarat yang telah ditetapkan kepada syarikat yang melaksanakan sistem tersebut. Beliau turut mengatakan KPM mengesan gangguan ke atas sistem pengurusan tersebut bermula pada 19 Januari 2023 namun diselesaikan pada 11 Februari 2023. Dan antaranya soalan tambahan mengenai yang dijawab oleh mereka, yang dijawab oleh Menteri Fadhil Siddiq, tindakan pantas yang diambil KPM bagi mengatasi isu berkaitan adalah mengadakan sistem secara hybrid dan juga kunjung bantu yang ditawarkan. Baik, selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda boleh ikuti kami di rtmklik.rtm.gov.my, palang RTM Parlimen, juga muat turun mudah ke telefon pintar anda melalui App Store, Play Store dan juga Huawei App sekali. Baik, kita kembali semula ke Dewan Rakyat. Silakan. Telah mengadakan beberapa kelas demokrasi di UM, UKM dan UIM. Tetapi pihak universiti melarang dia dan menghalau dia. Dan bolehkah Menteri jawab, jika hanya pindah AUKU, macam mana boleh jamin kebebasan mahasiswa dalam segi hak autonomi kewangan dan juga hak mengadakan aktiviti? Kerana kami tahu AUKU yang core problem adalah kuasa mulat di tangan NC dan juga HEP. Jika tidak dimansuhkan, kuasa mulat tidak akan dipindah dari NC dan HEP kepada mahasiswa ataupun kesatuan mahasiswa iaitu Student Union. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Raub. Sebagai makluman Yang Berhormat Raub, seperti yang saya nyatakan awal tadi, AUKU ini telah melakukan 7 kali perubahan penambahbaikan. Dan penambahbaikan ini banyak menyentuh soal hak dan kebebasan mahasiswa itu. Kita lihat bahawa antara isu yang paling rasanya ingin ditekankan dalam soal pemansuhan AUKU ini ialah tentang politik. Makanya kerajaan melalui KPT telah mengubah beberapa section itu dalam sudut memberi kebebasan pertama dari segi politik. Makanya dalam pilihan raya beberapa menyentuh soal kebebasan berpolitik ini.
beberapa IPTA telah dikembalikan kuasa kepada mahasiswa untuk mengadakan pilihan raya kampus dan bukan lagi hal ehwal pelajar untuk mengadakannya. Contohnya, pada bulan Disember 2022 melibatkan dua buah universiti awam, iaitu Universiti Sains dan Universiti Malaysia Sabah, di mana pilihan raya kampus telah dilaksanakan sepenuhnya di bawah kuasa mahasiswa. Demikian juga pada bulan Januari 2023 melibatkan 9 buah universiti awam, iaitu Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada bulan Februari pula 2023 telah melibatkan 3 buah universiti awam, di mana mahasiswa telah mengendalikan pilihan raya ini sepenuhnya tanpa ada campur tangan pentadbiran daripada universiti, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Universiti Malaysia Terengganu. Baki lagi 6 buah universiti awam yang ada di negara kita ini yang berjumlah keseluruhannya 20 tidak dapat lagi dilaksanakan sekarang sebab tempohnya belum tamat lagi. Tetapi kita percaya dan kita akan pastikan bila sampai penggal pula 6 universiti, iaitu UiTM, Universiti Teknologi Mara, Universiti Zainal Abidin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Melaya, pilihan raya kampus akan dikendalikan sepenuhnya sekali lagi oleh mahasiswa dan akan dilaksanakan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar yang akan datang ini. Berhubung kait pula dengan kuasa yang dihadkan di bawah Seksyen Alku pada awalnya, yang telah juga kita tambah baik. Kita berikan kuasa sepenuhnya kepada mahasiswa ini untuk mengurus takbir, dana yang ada diberikan pada mereka. Mengadakan aktiviti menggunakan dana sendiri dalam akaun mereka, itu juga telah kita berikan. Kembali kepada kuasa mahasiswa. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Macam ada soalan. Indra Makota. Ya. Terima kasih. Ringkaskan soalan. Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Tetapi saya rasa Tuan Menteri tak faham semangat di sebalik soalan tambahan yang diberikan. Tak apalah, itu kita bincang lain. Tapi isu aku bukan hanya kemahasiswaan. Ia lebih luas daripada itu. Dia soal governance di universiti-universiti awam. Ia juga ada kaitan dengan akta lain seperti akta IPTS. Apabila lambat kita membuat keputusan tentang penubuhan Universiti Sukuba, itu antara contoh klasik kelemahan di bawah AUKU. Matlamat dan semangat AUKU 1971 dan pindaan terbesar dia 1975 tak sama dengan semangat hari ini. Kita bincang hari ini soal autonomi universiti, kebebasan akademik, public intellectual, undi 18, memperkasa co-curriculum. Yang berhormat, soalan. Ya, peranan profesor dan retaining of senior professors. Jadi saya harap kerajaan serius untuk memansuhkan AUKU diganti dengan akta yang lebih komprehensif. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Indra Makota. Atas Ringkaskan jawapan juga atas soalan dan cadangan tadi, sebagai ringkasnya kita akan ambil kira pandangan seperti yang saya nyatakan awal. Apa juga saran dan cadangan kita akan memberi pertimbangan dan akan insya-Allah memberi penambahbaikan kepada AUKU ini. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, point of order 36-12. Tadi minta maaf Yang Berhormat. Yang Berhormat menyebutkan bahawa soalan saya tadi tidak termasuk di bawah Kementerian Yang Berhormat. Ada satu Suruhanjaya, iaitu Malaysia Competition Commission, Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau persaingan, duduk di bawah Kementerian Yang Berhormat. Jadi bila saya tanya berhubung dengan kartel tadi, ia termasuk di bawah atau persaingan Malaysia. Jadi saya minta Yang Berhormat, oleh kerana masa tidak cukup, tolong jawab secara bertulis
Kerana soalan saya timbulkan tadi ialah di bawah Kementerian Berhormat dan bukan di bawah kementerian lain. Terima kasih. Bagi jawapan tertulis sahajalah. Ya. Boleh hari ini dan saya akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Ya. Okey, Ralph. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatan kuasa Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Pembangunan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi rang undang-undang bekalan 2023 dan usul anggaran pembelanjaan pembangunan 2023, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 20 Mac 2023. Terima kasih. Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang kanun keseksaan pindaan 2023. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda kanun keseksaan. Bacaan kali yang kedua bila? Pada mesyuarat kali ini. Baiklah. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2023. Bacaan kali yang kedua bila? Pada mesyuarat kali ini. Baiklah. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas rang undang-undang pembekalan 2023 DR2 2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 dalam jawatankuasa sebuah buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Kepala Bekalan B23 dan Kepala Pembangunan P23 di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim terbuka untuk dibahas. Saya akan bacakan senarai pembahas untuk petang ini. YB Puchong, YB Kemaman, YB Parik Sulong, YB Mersin, YB Segamat, YB Setiu, YB Petong, YB Arau, YB Sri Gading, YB Masjid Tanah, YB Raup, YB Saratok, YB Tamping, YB Kuala Langat, YB Tebrau, YB Tangga Batu, YB Baram, YB Kuala Nerus, YB Muar dan YB Tuaran. Saya jemput Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada muka surat 246 B23 kod 050100 dan juga muka surat 254 kod 07200. Saya ingin menarik perhatian YB sekalian perbelanjaan antara dua kod ini. Kod 050100 adalah alam sekitar. Ini adalah perbelanjaan untuk Jabatan Alam Sekitar sebanyak 115.45 juta ringgit. Manakala kod 07200 pengawal seliaan alam sekitar adalah perbelanjaan untuk membayar satu syarikat konsesi swasta di bawah yang dipanggil PSTW di bawah Environmental Quality Monitoring Program sebanyak 86.7 juta.
Saya telah pun berkali-kali membangkit dalam Dewan Yang Mulia ini sejak penggal yang lalu bahawa kerajaan perlu merunding semula perjanjian konsesi EQMP. Perjanjian konsesi 15 tahun ini ditandatangani pada tahun 2017 dengan jumlah nilai 952 juta ringgit. Objektif asal EQMP adalah untuk melapor status kualiti alam sekitar, menyedia input bagi penguatkuasaan JAS dan juga memberi amaran awal pencemaran. Walau bagaimanapun, daripada pengalaman insiden Sungai Kim Kim, saya mendapati bahawa EQMP tidak mencapai objektifnya. Selain itu, EQMP juga tidak banyak membantu dalam tindakan penguatkuasaan JAS. Kurang daripada 5% tindakan penguatkuasaan JAS adalah berasal dari amaran EQMP. Mengapa kita perlu bayar 6 hingga 80 lebih juta setiap tahun kepada satu syarikat swasta yang tidak mencapai objektif utamanya apabila JAS tahun demi tahun tidak mendapat sokongan kewangan yang mencukupi untuk menjalankan tugas mereka dalam pengawalan pencemaran. Jangan kita kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Jika Menteri pergi cawangan-cawangan JAS, Menteri akan mendapati bahawa JAS tidak ada peralatan yang mencukupi. Kenderaan tak cukup. Kadang-kala perlu pinjam daripada PBT untuk operasi dan lain-lain. Ini adalah kenapa saya mula mengkaji semula perjanjian konsesi EQMP pada tahun 2019 masa saya masih lagi Menteri. Supaya kita boleh menjimatkan duit daripada rundingan semula EQMP dan salurkan penjimatan ini untuk memperkasa dan meningkatkan jentera JAS. Malangnya saya tidak dapat habiskan rundingan semula sebelum langkah Sheraton. Saya telah sendiri baca perjanjian konsesi sendiri, begitu tebal, 8 cm. Perjanjian ini memang ada exit clause, dia juga ada dan hanya kira-kira 25% bayaran tahunan yang kita kena bayar adalah fixed cost. Ia bermaksud bahawa banyak rang untuk rundingan semula. Penjimatan dari rundingan semula adalah sekurang-kurangnya saya kira 20 juta setiap tahun. Oleh itu, Puchong sangat berharap bahawa Menteri boleh mulakan balik rundingan semula dan jika berjaya, ini dapat memberi suntikan kewangan yang sangat besar kepada JAS tanpa melibatkan lebih banyak duit rakyat. Seterusnya, Puan Pengerusi, saya ingin merujuk kepada muka surat 248B23 kod 071200 MGTC yang diperuntukkan 4 juta ringgit. MGTC telah pun dijenama semula dari Malaysian Green Technology Corporation kepada Malaysian Green Technology and Climate Change Center pada Oktober 2019. Tujuannya adalah untuk menjadikan MGTC Pusat Perubahan Iklim Negara, National Climate Change Center. Salah satu peranan baru untuk MGTC adalah untuk menjadi badan penyelarasan tindakan perubahan iklim antara pelbagai kementerian dan kerajaan kerana isu perubahan iklim itu adalah multifaceted dengan izin. Puchong ingin tahu adakah MGTC telah pun memain peranan ini, siapakah Sekretariat untuk Malaysia Climate Change Action Council. Selain itu, Puchong juga ingin mendapat status terkini kerjasama di bawah inisiatif UK Partnering for Accelerated Climate Transition Corporation, UK PAC. Seterusnya, saya ingin merujuk kepada muka surat 254 P23 kod 13900 Rancangan Kawalan dan Isyarat Bahaya Banjir. Puchong ingin mendapatkan status terkini pelaksanaan program ramalan dan amaran banjir PRAP. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, PRAP telah pun diwujudkan selepas banjir besar di 8 negeri pada Disember 2014 yang merekodkan 25 kematian, 500,000 orang perpindahan dengan kos kemusnahan 3 bilion ringgit. Antara objektif PRAP adalah untuk meningkatkan keupayaan sistem amaran dan hebahan kepada orang awam dari 6 jam hingga 2 hari lebih awal untuk banjir monsun dan 1 hingga 3 jam lebih awal untuk banjir kilat. Tetapi rasanya banjir-banjir besar yang berlaku sekarang masih lagi berlaku tanpa amaran. Puchong ingin mendapatkan perincian projek ini, berapa telah pun dibelanjakan, adakah projek ini telah pun gagal mencapai objektif asalnya. Yang terakhir, muka surat 255 kod 80000 projek pembentungan negara. Puchong ingin tahu apakah status terkini Langat Centralized Sewage Project. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya jemput Yang Berhormat Kemaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengerusi yang memberi kesempatan untuk saya bersama-sama dalam perbahasan jawatankuasa P23 Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Puan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 050000 iaitulah pengurusan alam sekitar dan perubahan iklim. Peruntukan untuk Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim telah berlaku peningkatan iaitulah sebanyak 8.40% berbanding dengan tahun lepas, Syabas. Isu perubahan iklim ini merupakan perkara yang kritikal dan memerlukan tindakan yang serius daripada pihak kerajaan. Kesan perubahan iklim dirasai di Malaysia, di negara kita pada hari ini, khususnya kalau kita melihat bagaimana perkembangan mutakhir dengan banjir, dengan kerap berlakunya banjir di negara kita pada hari ini. Selain daripada gesaan membentangkan segera Akta Perubahan Iklim Negara dan mewujudkan jawatankuasa pilihan khas alam sekitar dan juga perubahan iklim dalam menangani perubahan iklim dan mengelakkan kerugian yang besar disebabkan bencana dan musibah yang berlaku. Saya menggesa pihak kementerian untuk mewujudkan Jabatan Perubahan Iklim dengan penambahan bilangan pegawai yang fokuskan kepada perubahan iklim ini bagi memastikan dan memperlihatkan kesungguhan negara kita dalam menangani isu ini. Puan Pengerusi, seterusnya saya merujuk kepada butiran 13900 iaitulah rancangan kawalan dan isyarat bahaya banjir. Bencana banjir puing ini merupakan fenomena utama menyebabkan kematian dan kemusnahan alam sekitar dan juga harta benda yang berskala besar. Negara kita juga kerap berlaku, khususnya banjir puing ini, iaitulah pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022 yang lepas. Oleh itu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah mitigasi ataupun dan juga adaptasi secara holistik dilaksanakan dalam negara berhadapan dengan bencana banjir puing ini untuk jangka masa yang panjang di negara kita. Saya juga ingin mengetahui status iaitu pelaksanaan projek pembinaan 100 sabur yang dirancang oleh kerajaan lalu untuk dibina di seluruh negara dalam usaha mengurangkan risiko banjir puing ini. Adakah pembinaan 100 sabur masih diteruskan dan sekiranya diteruskan setakat mana progres kerja yang terkini pada hari ini? Selain itu, saya juga mencadangkan untuk mewujudkan sistem amaran awal yang melibatkan bencana aliran puing dan banjir puing bagi mengurangkan impak bencana geologi di kawasan berisiko di seluruh negara kita. Di samping itu, saya mencadangkan agar pemetaan dan juga pemantauan berkala kawasan potensi dan pernah berlaku aliran dan juga banjir puing ini perlu dilakukan dalam pengurusan pengurangan risiko banjir dan bencana geologi di seluruh negara. Perkara ini menjadi keutamaan kerana pemetaan kawasan merupakan langkah mitigasi yang penting bagi memastikan pembangunan dan penempatan tidak dilakukan di kawasan yang berisiko. Walaupun banjir puing ini jarang berlaku seperti banjir monsun, tetapi fenomena ini sering berlaku di kawasan pegunungan di negara kita pada hari ini, bermula pada cerung yang curam sehingga ke kaki pergunungan. Hujan lebat yang berlarutan sehingga 4 ataupun 5 hari selain keadaan tanah runtuh berpotensi untuk banjir ini berlaku di negara kita. Oleh itu, saya mengharapkan kerajaan memandang serius tentang bencana banjir puing dengan peruntukan khas dalam menangani isu ini. Seterusnya yang terakhir, Puan Pengerusi, saya pergi kepada butiran 15100, iaitulah mencegah hakisan pantai, yang mana isu hakisan pantai ini sering berlaku di negeri Terengganu khususnya dan tidak ketinggalan yang berlaku di Kemaman sendiri di kawasan parlimen saya, dan beberapa kawasan yang perlu saya utarakan di sini perlu diambil perhatian oleh kementerian bersama untuk mengambil tindakan bersama, iaitulah di Pantai Teluk Kalung berhadapan dengan DITC Darul Iman Training Center, iaitulah satu pusat kursus
yang dilakukan oleh kerajaan negeri dan perlu kepada perhatian yang serius untuk menghalang daripada hakisan yang berlaku. Dan begitu juga di pantai yang melibatkan pantai Geliga dan juga Kuala Kemaman. Ia sudah pun menghampiri kawasan perumahan dan juga Dewan Orang Ramai dalam masa yang sama berdepan dengan dekatan dengan tadika yang boleh bila-bila masa akan runtuh bangunan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman. Saya jemput Yang Berhormat Parit Sulong. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya nak terus kepada butiran 13,900 dan butiran 16,700 dan saya nak fokus terus kepada kawasan parlimen saya, kawasan Parlimen Pak Sulong. Tahun ni dalam masa sebulan 2 kali banjir dan penduduk kampung memang sangat terkesan dengan keadaan banjir ini. Dan kali ini paling teruk dah 19 hari PPS dibuka dan untuk maklumat Yang Berhormat Menteri juga terdapat 103 PPS di kawasan Parlimen Batu Pahat, mangsa 8,966 itu keluarga dan mangsa pula 31,581 orang. Di kawasan Parlimen Pak Sulong saja ada 36 PPS yang aktif. Dekat Batu Pahat ni ada 4 Parlimen Yang Berhormat Menteri. Ini secara tidak langsungnya menyukarkan kehidupan rakyat, menjejaskan pekerjaan dan juga ekonomi. Jadinya soalan saya pada kementerian adalah boleh tak kementerian jelaskan secara spesifik apa perancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi mengatasi banjir di Batu Pahat terutamanya dalam kawasan Parlimen Pak Sulong. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan semua projek tempatan banjir bernilai 600 juta yang akan disegerakan bermula Jun ini. Soalan saya pula daripada jumlah yang telah diumumkan tu, berapa yang diperuntukkan untuk kawasan Parlimen Pak Sulong dan adakah juga kementerian ada perancangan untuk menukar pam-pam air yang telah rosak, yang tidak berfungsi, dan adakah juga kementerian mempunyai perancangan pemasangan pam-pam baru yang boleh boleh membantu mengurangkan risiko banjir. Sebelum ini Yang Berhormat Menteri dan Puan Pengerusi ada kelulusan untuk pasang U-Concrete sepanjang jalan daripada Batu Pahat hingga ke Semerah dalam tujuan untuk mengurangkan risiko banjir. Tapi peruntukan itu setengah jalan saja. Soalan saya pada kementerian, bilakah peruntukan tambahan akan diluluskan? Dan saya juga nak tahu apakah status terkini permohonan RTB Parit Kuda Batu Pahat. Seterusnya kepada butiran 15100 mencegah hakisan pantai. Kita pun tahu antara punca banjir ini adalah disebabkan oleh fenomena air pasang besar yang berlaku akibat secara tak langsungnya perubahan iklim global, fenomena air pasang dan juga hakisan pantai. Bagi kawasan Parlimen Pak Sulong Yang Berhormat Menteri, kita ada satu kawasan bakau yang boleh kita tengok boleh membantu mencegah hakisan pantai ini. Dan soalan saya pada pihak kementerian adalah apakah perancangan pihak kementerian untuk membuat penanaman semula pokok bakau untuk kita pertingkatkan lagi usaha mengawal hakisan pantai yang menjadi salah satu daripada punca banjir ini, dan fokus area yang saya nak ketengahkan adalah di kawasan Teluk Wawasan dan hentian mahkota dalam kawasan Parlimen Pak Sulong. Dan butiran yang terakhir yang saya nak sentuh adalah butiran 15,300 dan 06,0300. Sistem peparitan ini kalau kita tak selenggara, kalau tak korek, itu secara tak langsungnya akan menyumbang kepada air parit mudah melempar ke jalan raya dan mengakibatkan banjir. Sehingga 2018, parit-parit ni diselenggara 3 kali setahun, Yang Berhormat. Dan soalan saya kepada pihak kementerian adalah berapa banyakkah peruntukan yang dihususkan untuk membersihkan parit-parit ni? Dan adakah kementerian ada perancangan untuk mengembalikan semula peruntukan untuk menyelenggara parit-parit ni bagi mengurangkan risiko banjir ni? Dan saya nak tahu berapa jumlah untuk kawasan Parlimen Pak Sulong, dan saya nak minta juga kementerian untuk pastikan yang peruntukan ni mesti cukup untuk menyelenggara parit-parit di kawasan di Batu Pahat ni bagi mengurangkan. Kalau tak,
dah 16 hari orang terduduk, masih lagi duduk di PPS ni. Jadinya apakah kementerian ada cadangan untuk mengembalikan semula parit-parit ini agar diselenggara sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Itu saja Puan Pengerusi. Kita kena kembalikan 3 kali 1 tahun. Sorry, terbalik pula. 3 kali 1 tahun. Bagi mengurangkan boleh membantu menghadapi risiko banjir ni, sebab banyak sangat komplain pada ketua kampung, dan saya rasa YB Seri Gading pun akan menyokong permohonan dan juga pertanyaan saya ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Saya jemput Yang Berhormat Mersing. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pertama, saya merujuk butiran 020100 Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Saya ingin merujuk RUU Harta Pusaka Kecil yang telah diluluskan pada 2021. Saya ingin bertanyakan, adakah pertambahan kaki tangan telah dibuat bagi mempercepat lagi proses dan urusan pusaka kecil? Pertambahan kaki tangan ini bagi mengurangkan juga beban yang ditanggung kaki tangan sedia ada. Kedua, merujuk butiran 020300 Mineral dan Geosains. Saya ingin bertanyakan Jawatankuasa Geopark Kebangsaan, apakah status terkini Mersing Geopark? Mersing telah terpilih sebagai calon Geopark Kebangsaan pertama di Johor kerana keunikan dan keistimewaan yang ada. Mersing menyimpan rekod sejarah letusan volcano yang terawal di Asia Tenggara dan perkembangan bumi penting berusia 300 juta tahun lampau. Adakah pihak kerajaan akan meneruskan pembangunan projek ini, memandangkan projek pembangunan ini sangat bagus untuk sektor ekonomi pelancongan di Mersing serta memelihara khazanah alam dan keunikan kepelbagaian biologi marin seperti dugong serta budaya di Mersing? Mohon laluan. Mohon laluan. Goping. Sila. Baik, terima kasih. Terima kasih Mersing dan terima kasih kepada Puan Pengerusi. Saya ingin cadangkan kepada Yang Berhormat Mersing supaya masukkan dalam ucapan yang mana Geopark Lembah Kinta di Perak dan juga Lenggong Geopark turut merayulah kepada kementerian supaya ada peruntukan yang berlebihan untuk membangun kawasan tersebut, sebab saya lihat kepada usaha kerajaan adalah untuk menemui geotapak yang baru yang tahun ini dia letakkan sasaran 39. Kalau hanya usaha untuk menemui geotapak yang baru tetapi tidak diselenggara ataupun tidak dibangunkan secara baik, saya rasa usaha itu akan sia-sialah berlaku sepanjang tahun. Ya, terima kasih. Okey, saya mohon dimasukkan dalam ucapan saya. Ketiga, merujuk butiran 030100 Perhutanan Semenanjung Malaysia. Saya ingin bertanyakan status terkini kempen penanaman